Buletin Didik 18 Disember bersama saya Midi Salih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Lebih 3,000 mangsa banjir dipindahkan ke 30 pusat pemindahan sementara PPS di Selangor. Ia membabitkan daerah Kelang, Kuala Langat dan Sepang. Ekoran hujan lebat tanpa henti sejak semalam. Pengarah Bomba Negeri Nur Azam Khamis berkata, di Kelang sebanyak 20 PPS dibuka, membabitkan seramai 2,604 mangsa. Katanya PPS Sekolah Kebangsaan Teluk Gong dan SK Johan Setia di Kelang mencatatkan jumlah penempatan mangsa tertinggi iaitu masing-masing 681 dan 793 orang. Di Sepang dan Kuala Langat sebanyak 10 PPS dibuka, membabitkan 482 mangsa. Difahamkan sukarelawan tim Selangor dan Selangor Volunteer juga telah digerakkan bagi mengedarkan bantuan kepada mangsa banjir. Sementara itu, tinjauan kru di Bukit Jelutong siang tadi mendapati kawasan di sekitar perumahan dan pusat komersial sudah dimasuki air sehingga ke paras pinggang. Beberapa kenderaan yang diletakkan di kawasan tempat letak kereta turut ditenggelami air. Masa kejadian saya tengah tidur, lepas tu ada kawan panggil dia beritahu yang kereta dah tenggelam, air dah nak sampai dashboard. Lepas tu saya bergegas turun, tengok kereta memang dah tenggelam separuh dah. Yang saya start kereta nasib baik boleh hidup lah sebab dia 4x4. Dalam 40 minit. 40 minit. Air naik macam mana? Dalam 40 minit dia naik macam ni lah bang. Cepat dia naik. Sebab belakang tu batu dah pecah. Okey. Daripada sungai dia terus masuk sini. Oh, batu belakang pecah terus masuk sungai sini. Lepas tu dalam ni bengkel punya kereta, kita punya lori, kita punya kereta semua hancur. Semua dah cemerlang lah. Jangan tadi dah pukul 1.30 tu bang. Oh, 1.30. 1.30. Tapi air dia tak kuat sangat. Air tak kuat sangat. Lepas tu lama kelamaan airnya terlalu banyak. Saya kat sini pun pertama kali lah ni. Oh, pertama kali saya kena ni. Saya berjaga kat Cina Restoran. Okey. Saya baru siap masak je, air pun naik. Dah, saya tutup dah saya. Betul. Pasal apa? Sebab parit pemparitan tu tak jalan air masalah. Pun semua ni bukan orang kerja sini dah. Semua penduduk yang tersakat. Makna masa tu air naik berapa minit tu? Dalam 10 minit, 11 minit juga. Sebab dia pecah belakang. Belakang dah pecah. Peniaga yang berada di pusat komersial terpaksa menghentikan sementara jualan masing-masing dan sibuk menyelamatkan harta benda. Penduduk mengalami detik cemas apabila air naik tidak sampai 10 minit. Keadaan banjir di Kelantan. Jumlah mangsa meningkat mendadak kepada 2,046 orang dengan 24 pusat pemindahan dibuka. 5 daerah iaitu Gua Musang, Jeli, Tanah Merah, Pasir Mas dan Kuala Krai adalah yang paling teruk terjejas. Seramai 996 mangsa daripada 251 keluarga telah dipindahkan di Pahang. Kesemua mangsa yang dipindahkan melibatkan 4 daerah iaitu Raup, Maran, Lipis dan Jerantut. Mangsa banjir di Terengganu meningkat kepada 248 orang yang ditempatkan di 3 buah pusat pemindahan di Dungun dan Kemaman. Jumlah itu membabitkan 85 buah keluarga. 17 hari bulan 12. Pengurusan sekolah di semua negeri telah bersiap siaga untuk dijadikan sebagai pusat pemindahan mangsa banjir sekiranya keadaan memerlukan. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razijidin berkata, Kementerian Pendidikan KPM sentiasa bekerjasama dengan Jawatankuasa Bencana Daerah dan Negeri untuk menyediakan kemudahan yang diperlukan. Pihak sekolah pun telah biasa ataupun dilatih dengan pendekatan tentang apakah kaedah yang terbaik apabila berlaku banjir ini. Mereka telah familiar, mereka telah biasa bilik darjah macam mana yang boleh digunakan, di manakah tempat yang terbaik. Beliau berkata demikian selepas merasmikan kejohanan badminton tertutup Komuniti Putrajaya di Kompleks Kejirangan Presin 11. Datuk Dr. Razi juga mengesahkan beberapa sekolah telah dibuka untuk dijadikan sebagai pusat pemindahan, terutamanya negeri di Pantai Timur. Ada sekolah yang telah mula digunakan, terutamanya semalam hari ini dah start ada dah. Dah start. Tambah beliau, penggunaan sekolah sebagai pusat penempatan sementara banjir juga berikutan ketika ini musim cuti sekolah.
Sementara itu, Jabatan Meteorologi Malaysia mengeluarkan amaran hujan berterusan bagi kategori buruk dan waspada di kebanyakan kawasan di Semenanjung Malaysia. Ketua Pengarah Met Malaysia Muhammad Hilmi Abdullah berkata, status amaran buruk berkuat kuasa sehingga esok dikeluarkan untuk perhatian penduduk di dua negeri iaitu Kelantan dan Pahang. Daerah di Kelantan yang dikenal pasti mengalami hujan lebat berterusan adalah Gua Musang, manakala di Pahang membabitkan Tanah Tinggi Cameron, Lipis, Jerantut, Maran dan Kuantan. Amaran hujan berterusan waspada sehingga 19 Disember turut dikeluarkan untuk negeri Kedah iaitu di Kuala Muda, Sik, Baling, Kulim dan Bandar Baharu. Selain itu, arahan sama turut berkuat kuasa di Pulau Pinang, Perak, Terengganu, Kuala Lumpur, Putrajaya, Selangor dan Negeri Sembilan. Bertemu kembali. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata kerajaan tiada cadangan melaksanakan semula Perintah Kawalan Pergerakan PKP dalam menyekat penularan COVID-19. Sebaliknya, tegas beliau, usaha menyekat penularan itu adalah tanggungjawab setiap individu di negara ini. Tegas Datuk Seri Ismail Sabri pada peringkat awal beliau dilantik sebagai Perdana Menteri, kes positif COVID-19 mencecah 24,000 sehari, tetapi kini penularan dikesan antara 4 hingga 5,000 kes sehari. Kerajaan sebelum ini mengambil pendekatan mengenakan PKP dan tindakan itu memberi pelbagai kesan termasuk sektor ekonomi rakyat. Justru pelbagai inisiatif dilaksanakan bagi membantu rakyat termasuk bantuan langsung kepada golongan sasar dan memperluaskan program imunisasi COVID-19. Dan kita telah beri janji kepada rakyat bahawa apabila kita buka negara kita, kita tidak akan tutup semula. Apabila kita telah membuka peluang perniagaan kepada rakyat kita, kita tidak akan menutup semula. Sebab itulah yang boleh memastikan PKP tidak diperkenalkan semula adalah kita sendiri, iaitu mematuhi setiap SOP yang diperkenalkan oleh kita. Jadi kita bimbang, kita dah janji takkan ada PKP lagi macam dulu seluruh Malaysia kena PKP. Bagaimanapun, katanya tindakan tegas tetap diambil di kawasan dikenal pasti berlaku penularan COVID-19 secara bersasar. Justru bagi mengelak penularan hingga menyukarkan mata pencarian seperti ketika PKP dilaksanakan sebelum ini, beliau mendesak untuk rakyat mematuhi SOP yang ditetapkan. Ini kerana penularan COVID-19 masih wujud dan belum ditangani sepenuhnya. 11 lagi kes jangkitan varian membimbangkan Omicron dikesan. Kes terbaru ini membabitkan 9 warga negara Malaysia dan 2 warga negara Nigeria. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah dalam kenyataan yang dikeluarkan berkata, 8 kes dilaporkan mempunyai gejala iaitu dalam kategori 2. Manakala 3 lagi kes tidak menunjukkan sebarang gejala. Kesemua kes yang dikesan membabitkan varian berkenaan mendapat jangkitan dari luar negara. Dr. Nur Hisham berkata semua kes yang dikesan mempunyai varian berkenaan adalah daripada jumlah keseluruhan 18 kes yang disyaki dijangkiti Omicron seperti yang diumumkan Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin baru-baru ini. Justru Dr. Nur Hisham memaklumkan hingga kini negara sudah merekodkan sejumlah 13 kes dijangkiti varian Omicron. Dengan peningkatan kes import varian Omicron di Malaysia, KKM mempertingkatkan lagi aktiviti kawalan dan pencegahan COVID-19 termasuk varian Omicron di semua pintu masuk antarabangsa dan dalam komuniti.
Dalam dunia pekerjaan, minat seseorang mungkin dianggap remeh. Ia adalah kerana tidak ramai di antara kita yang mampu memilih pekerjaan berdasarkan minat sendiri. Namun ramai perlu sedar bahawa minat adalah antara faktor utama bukan sahaja dalam memilih pekerjaan, malah memastikan kelangsungan pekerjaan tersebut dalam jangka masa panjang. Untuk minggu ini, kerjaya pilihan Buletin Didik ialah ahli zoologi. Dan sama-sama kita saksikan butiran penuh bersama Miza Syafiza, Muhammad Fuad. Azri Nizam Ibrahim telah bekerja sebagai penjaga haiwan atau ahli zoologi seawal umurnya 19 tahun. Minatnya terhadap haiwan dari kecil mendorongnya untuk bercita-cita menjaga haiwan yang berbeza-beza, pada masa sama menjadikannya sebagai kerjaya. Kucing, kambing dan lembu adalah antara haiwan yang telah dibelanya dari kecil. Menurutnya, kerjaya sebagai ahli zoologi ialah satu pencapaian yang amat dibanggakannya selama 25 tahun. Namun, tiada pekerjaan di dunia ini yang senang, terutama menjaga haiwan. Mula-mula dia susah sikit lah. Pasal kita tak tahu step by step dia kan. Betul dah lama orang dah ajar kita, baru tahu step by step dia. Macam mana harimau ni nak dipanggil ke, nak dihalau ke. Dia ada harimau kecil, ada yang binatang kecil, ada yang besar kan. Kalau yang besar tu buka boleh masuk, kena panggil. Tidak kan dia gigit kita kan. Cabaran macam-macam lah. Terkena buluh ada kan, terkena parang ada, macam-macam lah. Cabaran dia kena gigit, kena cakar dia kan. Cabaran dia. Tambahnya, setiap kesusahan yang dialami daripada pekerjaan atau kerjaya bergantung kepada daya tahan seseorang. Justru, minat yang mendalam terhadap sesuatu bidang adalah perkara paling penting yang perlu ada dalam diri setiap individu, khususnya pelajar dalam memilih kerjaya. Ia bukan sahaja dapat menguatkan lagi sifat kental dalam diri mereka, malah dapat meningkatkan keyakinan diri. Bercakap tentang pekerjaan atau kerjaya, apa yang paling penting adalah minat. Kerana tanpa minat, tidak akan ada kepuasan yang diperolehi melalui pekerjaan atau kerjaya yang diceburi. Jadi ingat ni adik, nak cari pekerjaan, tak kisahlah penjaga haiwan, boleh jaga kuda, boleh jaga panda, mahupun wartawan, pastikan anda pilih pekerjaan atau kerjaya tersebut berdasarkan minat. Okey? Laporan Miza Syafiza. Tidak meletakkan kekurangan diri sebagai kekangan dalam menjalani kehidupan, kumpulan 21 pelajar istimewa Orang Kurang Upaya OKU membuktikan dengan semangat yang kental apa sahaja mampu diharungi biarpun ketika berada di titik batas keupayaan. Potensi diri mereka diserlah melalui program Deaf Can Dive anjuran Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin PTSS di Arau Perlis. Program yang julung kali diadakan itu melibatkan kesemua pelajar tahun 1 Sijil Kemahiran Khas Hotel dan Catering PTSS yang mempunyai masalah pendengaran, pertuturan serta autism. Aktiviti menyelam dilakukan dalam beberapa sesi di kolam renang Pahun In dalam Institut Pengajian itu. Perjalanan program juga berjalan mengikut pematuhan prosedur operasi standard SOP yang ketat. Pengarah program yang juga pensyarah di Jabatan Pelancongan dan Hospitality PTSS, Anwar Abdul Rahman berkata, seramai 12 penyelam profesional dari seluruh negara yang dikenali sebagai Pirate Scuba terlibat menjadi tenaga pengajar. Ia turut dibantu seorang jurubahasa isyarat, Nur Haslinda Ahmad Kamisan. Kita pun nak bawa dia orang rasa pengalaman menyelam dalam air, bernafas dalam air, dan dalam masa sama kita nak dalam usaha untuk menjaga emosi pelajar-pelajar ni dalam suasana COVID ni lah, dalam bubble campus ni. Aktiviti ni adalah pertama kali yang dijalankan dalam sistem
Jabatan Pengajian Politeknik dan Kolej Komuniti yang kita buat atas inisiatif pensyarah dan juga pihak pengurusan lah. Dan yang terutama sekali adalah hasil daripada CSR, Company Pirate Scuba. Akan diteruskan insya-Allah dalam peringkat yang lebih tinggi. Mungkin kita akan bawa student ni ke peringkat open water diver. First open water diver daripada kalangan DEF OKU. Pastinya aktiviti menyelam itu memberi peluang kepada insan istimewa ini merasai pengalaman menakjubkan yang membawa 1000 makna kepada mereka. Rasa happy. Rasa gembira. Macam mana yang dia boleh terror tu? Ayah dia ajar. Ayah dia banyak mengajar dia lah. Jadi program hari ni boleh registration Tak ada. Betul boleh hilangkan stres. Tak ada stres. Terima kasih banyak-banyak pada hari ini belajar diving. Itu je. Terima kasih pada siapa? Pada encik-encik ni lah, grup divers ni. Okey. Mereka turut berharap agar diberi lebih banyak peluang untuk menyertai pelbagai aktiviti dan meneroka kehidupan sebagaimana individu normal lakukan. Menurut Jabatan Pertanian, mangga harum manis Perlis adalah antara baka mangga terbaik di Malaysia. Selain rasa yang lebih enak dan unik daripada mangga lain, faktor lain yang membuatkan mangga harum manis begitu terkenal ialah kerana pengeluarannya yang terhad. Ramai yang tidak tahu bahawa mangga harum manis hanya berbuah sekali sahaja dalam masa setahun. Tempoh berbuah pula adalah sangat terhad, iaitu dari sebulan hingga sebulan setengah sahaja untuk setiap musim. Selalunya daripada penghujung bulan April hingga awal bulan Jun. Maknanya mangga harum manis hanya boleh didapati dalam masa sebulan sahaja setiap tahun atau setiap musim. Pokok harum manis memerlukan musim kemarau dari Januari hingga Mac untuk berbunga. Lebih unik di Malaysia, mangga harum manis hanya tumbuh di negeri Perlis. Banyak kajian dan eksperimen yang dilakukan oleh pelbagai pihak untuk menanam mangga harum manis di negeri lain, tetapi sehingga kini masih belum berjaya. Harum manis juga mempunyai grade tersendiri yang ditentukan mengikut berat buah. Mangga harum manis Perlis asli selalunya akan mula dijual pada penghujung bulan April sehingga lewat Jun pada setiap tahun atau musim. Sukan. Kemampuan jurulatih tempatan berdepan sentuhan pengendali asing. Kekuatan mental setiap pemain mengharungi situasi penuh mendebarkan. Itu antara daya penarik pertembungan dua musuh tradisi Malaysia dan Indonesia pada aksi bola sepak Piala AFF malam esok. Peluang kedua-dua pasukan juga tampak seimbang dalam memburu tempat ke separuh akhir. Tempoh rehat panjang yang dimiliki Harimau Malaya pastinya dimanfaatkan sepenuhnya Ketua Jurulatih Tan Cheng Ho dalam melakar taktikal ampuh berdepan Indonesia. Kembali beberapa pemain utama selepas dikuarantin gara-gara COVID-19 antara suntikan moral buat skuad kebangsaan menjelang pertarungan getir itu. Namun Cheng Ho menyedari lawan yang sudah beberapa kali ditundukkan sebelum ini tampil dengan watak berbeza. Situasi perlawanan kali ini menentang Indonesia agak berlainan kerana kita nampak di bawah jurulatih yang baru, mereka membawa pemain-pemain yang berbeza dan of course kita kena tekankan cara permainan kita dan kita berharap teamwork dan team spirit memberi pencapaian kepada pasukan. Perlawanan menentang Indonesia esok pastinya suasana berbeza buat Harimau Malaya apabila beraksi di Stadium Nasional Kallang setelah 3 perlawanan sebelum ini berlangsung di Stadium Bishan. Paling mengujakan, penganjur membenarkan 10,000 penyokong kedua-dua pasukan untuk menyaksikan perlawanan. Bagi Indonesia, meskipun hanya memerlukan keputusan seri untuk mara ke separuh akhir, pengendalinya dari Korea Selatan Shin Tae-yong tetap waspada dengan skuad Harimau Malaya yang dikategorikan antara pasukan pilihan kejohanan. Sama ada kekal dengan taktikal yang menyaksikan mereka berjaya mengekang juara bertahan Vietnam dengan keputusan tanpa jaringan ataupun tampil menentang Malaysia dengan permainan lebih terbuka. Tae-yong mengakui perubahan permainan tetap ada bergantung kepada keadaan semasa. Apa sekalipun pertembungan Malaysia menentang Indonesia menjanjikan segala kemungkinan dalam menentukan pasukan yang akan mengiringi Vietnam ke separuh akhir.
Juara bertahan itu dijangka tidak berdepan masalah menewaskan Kemboja pada perlawanan yang berlangsung serentak di Stadium Bishan jam 8.30 malam esok. Daripada 4 wakil negara yang beraksi pada suku akhir kejohanan badminton dunia semalam, tinggal gandingan Ong Yew Sin dan Teo Ee Yi meneruskan cabaran negara pada fasa separuh akhir malam ini. Gandingan bergu lelaki profesional itu melangkah penuh gaya mengejutkan pemenang pingat emas Olimpik Tokyo 2020 dari Taiwan. Bagaimanapun, malang buat Li Zijia yang terpaksa menarik diri susulan kecederaan yang dialami. Kematangan Ong Yew Sin dan Teo Ee Yi nyata terserlah berdepan Wang Qilin dan Li Yang yang tampil selaku pilihan ketiga kejohanan. Tewas 12-21 pada set pertama, Yew Sin dan Ee Yi pilihan ke-9 tidak mudah tertekan, malah bangkit mengheret perlawanan ke set penentuan apabila menang set kedua 21-17. Pertarungan yang berlarutan sehingga 1 jam 5 minit itu akhirnya diungguli Yew Sin dan Ee Yi yang menamatkan set penentuan 21-15. Pada separuh akhir malam ini, mereka menentang bergu Jepun Tokuro Hoki dan Yugo Kobayashi yang juga pilihan kelima kejohanan. Bagaimanapun, kecemerlangan Yew Sin Ee Yi gagal dituruti perseorangan utama negara Li Zijia. Menentang pilihan ketiga dari Denmark, Anders Antonsen, Zijia terpaksa menarik diri susulan kecederaan kaki. Menang 21-12 pada set pertama, pergerakan Zijia mula terganggu. Pada set kedua, membolehkan Antonsen menang mudah 21-8. Tidak mampu lagi menanggung kesakitan, Zijia menarik diri pada kedudukan 1-11 di set penentuan. Sementara itu, satu lagi bergu profesional negara, Goh Wisham dan Tan Wee Kiong terpaksa akur dengan kehebatan gandingan China, He Jiting Tan Zhang. Meskipun diletakkan pilihan ke-10 berbanding lawannya, pilihan ke-16, Wisham dan Wee Kiong hanya mampu memberi tentangan sengit pada set pertama sebelum tewas 20-22, 14-21. Turut tersingkir bergu campuran Goh Sun Huat dan Shevan Lai. Pilihan kedua dari Thailand, Dechapul Povaranukroh dan Saprisi Teratana Chai nyata terlalu sukar ditentang apabila gandingan negara tewas 15-21, 13-21 dalam tempoh 44 minit. Sementara itu, pemain Singapura Loh Kian Yew mencipta sejarah pemain pertama Singapura mara ke separuh akhir. Pada aksi suku akhir, Kian Yew 23 tahun, kelahiran Pulau Pinang, mudah menewaskan pemain India Pranoy HS 21-14, 21-12. Tidak diletakkan sebagai pemain pilihan, Kian Yew sebelum ini menyingkirkan pilihan kedua dari Denmark Victor Axelsen pada pusingan pertama dan Kantapon Wangcharoen dari Thailand yang juga pilihan ke-16 pada pusingan ketiga. Dua pemain skuash negara turut cemerlang pada kejohanan individu Asia di Islamabad, Pakistan. Eng In Yao dan Rachel Arnold menghampiri kejuaraan apabila mara ke separuh akhir. In Yao membuktikan statusnya selaku pemain skuash lelaki utama kebangsaan apabila menewaskan rakan senegara Muhammad Syafiq Muhammad Kamal menerusi kemenangan 11-6, 11-3, 11-5. Pada separuh akhir, In Yao akan berdepan lawan dari Hong Kong, Lau Zikwan yang mengejutkan pemain tuan rumah Tayyab Aslam 5-11, 9-11, 11-5, 11-3, 13-11. Pemain skuash wanita negara Rachel Arnold pula layak ke separuh akhir selepas menudukkan Chan Si-yuk dari Hong Kong. Diberi tentangan sengit, Rachel yang kini berada di ranking ke-39 dunia berjaya mengatasi lawannya dengan keputusan 11-7, 11-9, 11-7. Rachel dijadual berdepan seorang lagi pencabar dari Hong Kong, Ho Ziluk, di separuh akhir. Mengakhiri buletin didik malam ini, pameran barangan dari penemuan kapal Titanic di Museum London. Saya Midi Saleh, Assalamualaikum. InsyaAllah kita jumpa lagi.